Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zuraida Ibrahim, pengarah Institut Kepimpinan Pelajar, Bahagian Hak Ehwal Pelajar, Universiti Teknologi MARA, mengucapkan dan mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar baru kemasukan Oktober 2020 di seluruh kampus UiTM Malaysia. Jadi, pada hari ini kami berasa sangat bertuah kerana kami berada di bangunan yang sangat penting ni, ya, untuk makluman semua. Kami berada di bangunan parlimen di mana semua undang-undang dibicarakan, dibahaskan, ya. Kita periksa dasar-dasar kerajaan di sini, di mana bajet kerajaan dan cukai juga diluluskan di sini. Jadi kami amat bertuah pada hari ini kami berada di sini bersama tokoh kita, ya. Sebentar lagi saya akan kenalkan untuk membicarakan bahagian slot yang tidak asing lagi, kenegaraan, tajuk yang tidak asing, kenegaraan Malaysia Tanah Airku. Saya kenalkan tetamu kita pada hari ini. Tetamu kita ini berasal dari Melaka. Beliau mendapat pendidikan awal di sekolah high school, ya, Melaka, dan kemudiannya melanjutkan diploma, pengajian beliau diploma pentadbiran awam di Institut Teknologi MARA pada tahun 1971. Beliau kemudiannya mengembara hingga ke Ohio University, US untuk ijazah pertama dan juga sarjana. Beliau kemudiannya mendapat mendapat PhD, ya, di Maryland University pada tahun 1987. Tetamu kita pada hari ini juga mendapat beberapa pengiktirafan dan juga kelulusan tertinggi di universiti luar negara, ya, di United Kingdom dan beberapa negara lagi. Bila saya membaca CV beliau, yang tertariknya saya pada CV, ada banyak pencapaian beliau, ada banyak contribution, ya. Tapi yang paling menarik perhatian saya bila beliau telah diberikan anugerah Ikon Negaraku 2017 oleh Prime Minister Office. Beliau juga mendapat anugerah Melayu Terbilang 2011 oleh Kerajaan Negeri Melaka, Tokoh Pejuang Melayu 2011 oleh Kerajaan Negeri Melaka dan juga Tokoh Ma'al Hijrah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 2013 oleh Kerajaan Negeri Melaka. Tetamu kita yang berhormat Senator Profesor Emeritus Datuk Sri Tan Sri Datuk Sri, panjang Tan Sri, sorry ya, Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Ibrahim Shah bin Abdul Shah. Okey, Tan Sri, boleh saya teruskan dengan soalan saya yang pertama? Sila. Okey, tadi bila saya baca CV Tan Sri, ya, Tan Sri meneroka di seluruh pelosok dunia. Dalam banyak-banyak negara, Tan Sri, negara mana yang menarik perhatian, ya, Tan Sri dari segi pengalaman yang dapat memberikan kami pengajaran dan juga pedoman pada masa depan, especially terutamanya untuk anak-anak murid kita yang baru masuk ni. Boleh Tan Sri ceritakan? Yalah, kalau dalam pengalaman saya lah, memang banyak negara yang telah saya lawati yang saya rasa memang saya suka. Selalunya kalau kita bertanya mana-mana sesiapa pun, mereka akan mengatakan mereka seronoklah pergi ke Perancis tengok Eiffel Tower, ataupun mereka pergi ke tengok the Leaning Tower of Pisa, ya, ataupun mereka tengok the Great Wall of China, ataupun tengok Taj Mahal, ataupun melawat Kashmir ataupun Simla. Ini tempat-tempat memang menarik. Apatah lagi saya berkesempatan melawat negara-negara di Eropah, UK dan US. Tetapi yang betul-betul saya tertarik dan saya selalu mempunyai pengalaman yang cukup bermakna lah, terutama kita sebagai rakyat Malaysia, adalah negara Libya. Sebab saya bersyukur di samping saya membuat lawatan sebagai Naib Chancellor UiTM, saya juga merupakan dahululah semasa BC, saya merupakan Presiden IFDO, ya, International Federation of Human Development, peringkat global. Maka banyak negara-negara lain yang orang tak pergi, saya akan masuk di bawah pertubuhan IFDO yang bersifat global ini. Maka pengalaman saya di negara-negara tertentu
yang pada hari ini bermasalah yang cukup besar, ya seperti Syria ke, seperti Lebanon ke, seperti Iran ke, seperti bahkan saya katakan tadi Libya, saya rasa cukup bermakna. Saya berkata demikian. Kali pertama saya ke Libya, ini sebelum the Arab Spring, ya. Kali pertama, memang yang sebenarnya sebelum saya berjejak kaki ke Libya, saya mempunyai perasaan ataupun pandangan persepsi yang cukup negatif. Kenapa? Kerana saya membaca daripada magazine, daripada pandangan-pandangan di peringkat internasional lah, mengata Libya ni memang negara yang Gaddafi-nya jahatlah, itulah, apa macam-macam lah. Serta juga tuduhan ini dilemparkan kepada Saddam Hussein. Jadi kita yang membaca ni, kita rasa marah dan benci. Ia persepsi yang buruk terhadap pemimpin-pemimpin Islam. Tetapi apabila saya menjejak kaki ke Libya, saya terperanjat. Sebab setahu saya, Libya pada masa itu memang dia bawa international sanction. Tetapi ekonomi mereka cukup bagus. Cukup cantik. Mereka dapat berdikari sendiri. Contohnya, apabila mereka diletakkan di bawah economic sanction, mereka telah convert satu tempat, Benghazi nama dia, tempat padang pasir, tapi mereka convert padang pasir itu menjadi satu agricultural area, dan mereka tanam segala-galanya di situ. Waima mereka tidak boleh import apple ke apa benda, mereka tanam sendiri. Dan padang pasir itu dijadikan satu agricultural yang menggunakan apa? Teknologi air laut tadi di-convert jadi air yang boleh digunakan untuk agriculture. Itu saya cukup tertarik. Sebab saya tak menyangka mereka boleh survive. Dan then yang saya cukup tertarik, orang kata arwahnya Gaddafi ni jahat. Tapi saya tengok rakyatnya dari segi kebajikan cukup terjaga. Dia katakan bahkan kalau kahwin pun dapat subsidi. Itu yang saya seronok sekali dah dengar. Kahwin dapat subsidi. Beli kereta, buat rumah, dia katakan hampir dapat subsidi dan juga free of interest kalau pinjam pada bank. Segala-galanya almost free. Education is free. Bahkan mereka menghantar anak-anak mereka keluar negara free. Hidup memang mewah. Saya duduk di hotel tu, saya tengok mereka, saya fikirkan mereka lebih baik daripada kita. Dengan saya tengok lelaki dan perempuannya seronok macam kita, they enjoy their life. Ya. Saya tak nampak apa yang keburukannya. Dan saya juga teliti saya dapati di bawah pemerintahan Gaddafi itu, mereka bukan saja membantu rakyatnya, membantu sungguh. Kita pun tak dapat benda-benda tu. Mereka juga membantu negara-negara lain, negara miskin. Bukan saja negara Islam, negara bukan Islam. Mereka menolong India, menolong Filipina, non-Muslim country. Dan mereka bantu banyak orang. Dan ini banyak orang tidak tahu. Betul. Dan benda ni tak sampai kepada kita pun. Ia melalui mass media lah yang masalahnya ni. Betul. Saya cukup gembira, saya cukup impress. Bila saya balik, masa itu saya bukan VC lagi. Bila saya balik, saya setelah saya tak VC, saya terfikir pula nak menunjukkan apresiasi saya terhadap Libya. Saya menghantar nama anak Gaddafi. Namanya Saif al-Islam. Saya menghantar nama beliau ke UIA untuk dianugerahkan Honorary Doctorate by UIA. Ya. Saya menghantar surat kepada KHN dan alhamdulillah diluluskan. Sepatutnya Saif al-Islam dianugerahkan Honorary Doctorate pada tahun 2011 Jun ke Julai masa Konvo lah. Tetapi Arab Spring berlaku dan Gaddafi dibunuh. Dan Saif al-Islam pun bulan Februari itu dibunuh dan akhirnya tak jadi. Yang saya nak katakan, ini satu pengajaran kepada anak-anak kita. Betul. Ya, kerana kita mesti faham apa yang berlaku di Libya, di Iraq ni semua dia pada hari ini lagi teruk lah. Yang kita bergaduh sesama Islam. Betul. Yang sebenarnya ada kaitan dengan kuasa-kuasa luar. Seperti yang kita sedia maklum, US dan Zionis memang nak menghancur. Ini saya bercakap melalui sebagai seorang profesor dalam bidang ini. Saya pembacaan ini bukan satu tomahan, ya, ini satu perkara yang orang pun semua tahu. Okey, kita tidak mahu meletakkan kesalahan pada orang, tapi kita letak kepada kesalahan kita. Pengajaran yang saya dapati apabila berlaku di Iraq dan Libya, terutama apabila berlakunya di Arab Spring.
di mana kuasa-kuasa luar telah mencocok rakyat di negara tersebut, dan rakyat negara tersebut bahkan membuat tindakan yang tak sepatutnya berlaku, bahkan sanggup membunuh pemimpin mereka sendiri, menjatuhkan pemimpin mereka sendiri yang selama ini telah berusaha untuk memberikan kebajikan yang terbaik. Betul. Yang saya selalu quote Saddam Hussein dan juga Gaddafi ini. Dan apa berlaku? Sekarang apa berlaku? Dan saya katakan kalau kita balik ke Libya ataupun ke Syria ke, ya, negara mereka cukup teruk. Betul. Yang kita tahu anak-anak mereka terdampar di tepi pantai, mati tenggelam di Laut Mediterranean, jadi pelarian. Gadis-gadis yang cantik dibunuh dan dirogol. Apa lagi kecantikan. Dan ini yang saya kata, yang bila tanya apakah pengalaman yang cukup saya hargai, terus terang saya mengatakan secara peribadi, Libya. Pengajarannya satu pengajaran kepada anak-anak kita, anak muda. Ya. Kerana anak muda pada hari ini selalu orang cocok sikit dan nak musuh-musuh kita. Kita ada musuh. Betul. Bukan saja di peringkat negara, bahkan di peringkat global. Betul. Di peringkat global. Jadi kita sebagai seorang intelektual, anak-anak yang berpelajaran, kita kena boleh berfikiran dengan lebih tinggi, dengan lebih wise, sebelum kita mengambil tindakan. Kerana kalau anak muda mengikut emosi, maka kita jadilah seperti Libya besok, seperti Iraq. Dan kalau ini berlaku, nasib anak cucu kita, saya rasa tak tahu mana kita akan berlaku pada mereka. Saya setuju Tan Sri, sebab masa saya di Strathclyde University, kita berbuka puasa pun Brother of Libyan Brother, dia sponsor kita, taja kita punya sesi berbuka puasa. Jadi bila kita dengar suddenly ada juga alumni UiTM yang bekerja di Libya terpaksa dipanggil balik, ya, kerana itulah masalah negara mereka. Jadi kami rasa sedih jugalah sebab tak dapat lagi daripada mereka begitu mewah. Mereka belanjakan duit mereka untuk setiap kali, ya, kita punya buka puasa semua, tiba suddenly kita rasa macam kita lagi mewah dari mereka. Itu tamparan hebat sebenarnya kepada saya sendirilah yang kita mengenali mereka, ya, dari Libyans Brother lah. Jadi Tan Sri, daripada apa yang Tan Sri perkatakan tadi, ya, Malaysia, kita kata Malaysia tanah airku ni, ya Tan Sri, ya, apa istimewanya negara kita ni Tan Sri? Kita tahu, semua tahu, tapi kita nak dengar daripada Tan Sri. Untuk makluman semua, Tan Sri ni semasa beliau merupakan Naib Chancellor UiTM dari 2011 hingga 2009. 2001 hingga 2009. Semua pelajar-pelajar gelar ayahanda begitu rapat dengan pelajar. Jadi kita ingin dengar daripada ayahanda yang dulu, saya yakin mereka semua ni dah berada di top management semua Tan Sri, ya. Jadi daripada pandangan Tan Sri lah untuk anak-anak yang baru nak join, ya, nak masuk UiTM ni Tan Sri. Kita nak daripada Tan Sri sendiri, apa istimewanya Malaysia tanah air kita ni Tan Sri? Saya rasa Malaysia ni sebuah negara yang unik, yang berbagai kaum dan agama. Dan yang istimewanya kita, terutama anak-anak pribumi orang Melayu, telah menunjukkan satu teladan yang cukup terbaik jika dibandingkan dengan mana-mana negara dalam dunia. Ya, kalau kita tengok sejarah penubuhan negara kita sekalipun, ini saya boleh quote lah apa yang pemimpin terdahulu, bukan saja Tunku Abdul Rahman tetapi juga mendiang Tun Tan Sri Hussein ataupun mendiang Sambatan Kemerdekaan Sagam sekalipun, mengatakan bahawa Malaysia ni mempunyai satu masyarakat pribumi yang cukup baik. Iaitu saya nak katakan istimewanya di Malaysia ni, orang Melayu merupakan kumpulan masyarakat rumpun yang cukup baik hati. Ya. Bahkan pemimpin-pemimpin yang saya sebut nama mengatakan tidak ada dalam dunia ini, saya quote, bukan perkataan saya, yang sebaik orang Melayu. Saya berkata demikian, saya mulakan dengan kemerdekaan, tarikh kemerdekaan. Kepada masa itu, apabila kita nak menubuhkan negara kita ini, ya, kita sanggup menerima rakan-rakan kita daripada kaum lain. Bukan sahaja sebagai rakyat Malaysia, tetapi sebagai saudara kita. Kita tidak ada perasaan benci ataupun dengki. Wahal dalam masa yang sama, negara-negara yang berdekatan seperti Ceylon ke,
seperti Indonesia, seperti Vietnam ke, seperti Thailand. Banyak negara-negara ini bukan saja tidak menerima, bahkan mereka menghalau. Ya. Tapi kita ni unik. Itu keistimewaan Malaysia ni. Mempunyai masyarakat peribumi yang cukup baik hati, dan alhamdulillah dari sebuah negara yang kita rasakan negara yang miskin, ya, sebelum merdeka, hari ini kita merupakan salah satu negara yang maju. Ya, dalam satu ketika tertentu kita bahkan dikatakan the future Asian tiger. Ya, maksudnya kita punya potensi yang cukup hebat dari segi ekonomi dengan negara-negara lain, iaitu keunikan negara kita. Walaupun kita berbagai kaum, alhamdulillah so far so good, walaupun ada hiccups dengan dicocok oleh parti-parti politik, alhamdulillah kita berjaya menuju ke arah yang lebih baik, dan perpaduan kita pun antara kaum okeylah, walaupun perlu diperbaiki. Dan ini keunikannya di mana tidak kita dapat di tempat-tempat lain. Saya belajar di US lama. Di US, saya minta maaf cakap lah, banyak orang tidak tahu diskriminasi terhadap rakyat bukan kulit putih cukup teruk. Saya sendiri dalam TV saya bisa tengok di US, ya, seorang keluarga Cina menangis dekat kubur, ya, kerana anaknya dibunuh oleh pihak polis tanpa apa-apa tindakan ke atas polis. Ke belakang kita tengok orang kulit hitam sewenang-wenangnya. Tetapi tidak berlaku di sini. Ya, kita tidak pernah mendiskriminasi orang-orang bukan peribumi di sini. Bahkan mereka lebih beruntung. Ya, kalau kita cakap mengenai privilege, mereka lebih mendapat privilege dari kekayaan, education dan lain-lain. Keunikannya kita, saya katakan tadi, keunikan Malaysia berlain dengan negara-negara lain. Kita sebuah negara majmuk, tapi kita berjaya mewujudkan satu masyarakat yang boleh duduk bersama, sekurang-kurangnya dapat memajukan negara ini ke hadapan. Di harapan saya pula, saya mengharapkan masyarakat negara ini, termasuk khasnya peranan dimainkan oleh generasi muda. Dalam konteks ini, anak-anak di UiTM ini mesti memahami hakikat ini dan berusaha, ya, bersama-sama dengan anak-anak muda, kaum-kaum lain, ya, supaya kita memikirkan vision kita, strategi kita di future direction. Ya, bagaimanakah Malaysia dapat kita pastikan menjadi negara yang betul-betul harmonis, bersatu padu dan stable di masa-masa hadapan. Okey, untuk makluman pelajar-pelajar baru UiTM, ayahanda ataupun Tan Sri ni, ya, merupakan dulunya pensyarah biasa di Fakulti Pengurusan Polisi, ya, Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Kemudiannya dilantik memegang beberapa jawatan. Pernah juga menjadi dekan untuk Hak Ehwal Pelajar, rektor di kampus Sarawak. Ya, Tan Sri banyak pengalaman di UiTM ni. Jadi macam mana pelajar-pelajar UiTM ni yang baru nak masuk ni, Tan Sri, ya, kita mahu mereka ada tu, orang kata sense of belonging, sayangkan negara tu. Macam mana? Apa nasihat, tips daripada Tan Sri lah kepada anak kita yang baru? Yalah, pada saya lah, tiap rakyat mana-mana negara akan tetap sayangkan negara mereka. Ini pun pengalaman saya cerita dalam parlimen baru-baru ni. Semasa saya belajar di Ohio, saya duduk satu bilik dengan seorang pelajar dari India. Saya ingat nama dia Ravi. Dia yang baik saya. Saya seronok dekat Ravi ni, dia mempunyai semangat patriotisme yang cukup tinggi. Dia kalau bersembang dengan saya pasal India, dia akan kata India is the richest country in the world. Semua India is the best. Pada zaman tu memang kita tahu, minta maaf cakap lah, kita semua orang tahu memang India negara yang agak miskin. Tapi semangat dia tu, dia tak pernah mengutuk. Betul. Dia tak pernah mengutuk India. Apa pun kita cakap, dia tidak akan pernah mengutuk. Dia semangat cukup kuat. Saya tunggu juga kalau sikit-sikit dia nak kutuk. Tak pernah. Maksudnya, saya berkawan dengan anak-anak masa saya juga berkesempatan menjadi Presiden International Student masa di Ohio. Komiti saya banyak daripada semua negara. Semua negara. Saya tak pernah dengar mereka mengutuk negara masing-masing. Ini pengalaman saya di overseas lah. Itu sebab kalau anak-anak tengok paper cutting pasal diri saya, masa saya di luar negara pun, banyak tulisan-tulisan saya sendiri tulis. Kalau saya lihat masanya at one time, masa satu ketika
apa benda ni, Far Eastern Economic Review. Far Eastern ni lebih kurang macam Times Magazine. Mereka mengutuk negara Malaysia. Saya mengambil kesempatan menulis artikel. Walaupun tak adalah panjang, ya. Menulis artikel mempertahankan negara. Itu saya di luar negara, itu bukan tugas saya pun. Sepatutnya tak payah masuk campur. Sebab saya beranikan hati tulis begitu juga kalau ada berita-berita dalam surat khabar di Ohio Post ke Washington, di Athens Post sekalipun yang berkaitan dengan Malaysia ataupun satu ketika berkaitan dengan demonstrasi ITM, saya juga akan tulis artikel mempertahankan UiTM, ITM masa itu mempertahankan negara Malaysia, apatah lagi mereka memburukkan orang Melayu contohnya. Jadi ini pengalaman sisi, semangat ini mesti ada. Sebab saya katakan tadi, tidak ada bangsa dalam dunia ini yang tidak sayangkan negara mereka, yang tidak sayangkan bangsa mereka. Tidak ada. Tanyalah rakan-rakan kaum lain. Mereka mati-mati akan mempertahankan bangsa mereka, negara mereka kalau mereka dari luar. Maka anak-anak kita di kalangan bangsa Melayu pun mesti sama. Sebab saya katakan tadi, negara Malaysia ini sebuah negara yang alhamdulillah dibagi Allah, negara yang makmur, yang menyebabkan kita keluarga dapat makan. Betul. Ya. Bandingkan dengan negara-negara jiran, saya tak perlu tak sebut nama lah, sebab saya pun ada orang gaji daripada Indonesia. Ya Allah, kalau dicerita kat saya sedih. Sedih sangat. Saya tak perlu cerita. Tapi maksud kita alhamdulillah. Jadi maksudnya kita kena bersyukur sebagai rakyat Malaysia. Kita mesti bangga sebagai rakyat Malaysia. Kita kena mempertahankan negara kita. Kita jangan busukkan nama negara kita, tidak kira kita di mana, apatah lagi kita di luar negara. Ada rakyat Malaysia saya tahu keluar negara memburuk-burukkan negara di international news. Ini semua memang saya hentam dalam Parlimen pun saya hentam. Saya cukup benci lah. Orang macam ni jangan duduk Malaysia lah, keluar. Lebih senang. Kerana perkara tidak akan dibuat oleh mana-mana citizen negara lain. Semangat patriotisme, jati diri mesti kuat. Apatah lagi siswa-siswi UiTM. Sebab kita ni UiTM sebuah universiti Melayu Bumi Putra. Macam saya katakan, inilah universiti UiTM, universiti ini tolong Melayu. Universiti ini tempat Melayu. Jadi kita kena pertahankan. Ya. Dan UiTM juga diwujudkan di atas dasar artikel 153 perlembagaan. Ini juga dipertahankan. Saya bercakap demikian kerana ada di kalangan kita telah mula menyaran suatu benda yang pelik. Mengatakan UiTM patut dibuka kepada orang lain. Saya tidak mahu panjangkan, tetapi sebelum kita keluarkan statement macam itu, kita kena fikir dulu, betul ke tak betul. Cari fakta-fakta dulu, mengapa UiTM khas untuk Melayu Bumi Putra saja. Maka saya katakan, pelajar UiTM lagi saya hendakkan mempunyai perasaan sayang ke negara, patriotisme yang tinggi, jati diri Melayu, Malaysia yang cukup tinggi. Okey, Tan Sri, terima kasih untuk yang itu, Tan Sri. Sekarang ni soalan terakhirlah, Tan Sri, untuk anak-anak kita ni yang baru masuk ni, Oktober 2020 ni, 12 Oktober mereka akan mula pengajian dia di seluruh pelosok Malaysia ni lah, UiTM di seluruh negara. Dalam mereka nak menghabiskan masa di UiTM 3 tahun, ada 4 tahun, mungkin kalau di sertifikat tu sijil setahun. Dalam masa mereka orang kata meneruskan kehidupan universiti ni, Tan Sri, nasihat Tan Sri, harapan Tan Sri kepada anak-anak muda kita ini. Itu saya mohon Tan Sri berikan. Sebagai pelajar, saya selalu mengatakan sebagai anak muda lah, banyak ciri-ciri yang perlu kita fahami. Sebab UiTM ni sudah pasti kita menekankan konsep untuk mewujudkan pelajar-pelajar yang syumur, yang kukuh, yang kuat, bukan sahaja dalaman tapi luaran, dari segi kerohaniannya, dari segi budi bahasanya, akhlaknya, nilai-nilai mukminnya. Ini penting sebab seorang pelajar, walaupun UiTM berjaya mengeluarkan graduate yang terbaik, menjadi seorang engineer ke doktor ke arkitek, tetapi kalau graduate ini, pelajar-pelajar ini, profesional ini tidak mempunyai ciri-ciri nilai yang saya katakan tadi, pegangan agamanya, konsep etikanya, integritinya, sopan santunnya, menghormati negara, menghormati orang, saya rasa kita sudah tidak berjaya mengeluarkan produk yang kita kata integrated dan syumul tadi. Maka saya mengharapkan UiTM ini mesti
produknya mesti berbeza sedikit. Okey. Saya bercakap kepada anak-anak saya sendiri di UiTM, saya tak bercakap pasal orang lain. Ya, betul. Berbeza dari segi ciri-ciri ini. Itu sebab saya nak tekankan ini pengalaman saya sendirilah. Semasa saya berbalik daripada US, umur saya lebih kurang dalam 25 tahun, 26. Saya dilantik sebagai timbalan dekan Haiwan Pelajar. Ya. Jadi banyak masa itu memang pelajar-pelajar tugas mereka banyak terlibat membuang masa demonstrasi. Itu zaman demonstrasi dah 74, 75. Saya terlibat. Tugas saya untuk mententeramkan pelajar-pelajar, menenangkan politik pelajar, dan tugas itu saya lakukan, saya rasa secara serius. Dan akhirnya dalam masa beberapa tahun saya dapat memberi ketenangan kepada pelajar-pelajar dan memberikan satu bentuk budaya baru, to be a good student, supaya kita fokus kepada pelajaran. Walau bagaimanapun, saya juga membenarkan pelajar aktif. Pada sekarang kita ada MPP, ya. Tetapi aktif dari segi yang konstruktif, yang positif. Iaitu saya katakan tadi, kalau kita merasakan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan jiwa kita berkenaan dengan UiTM ataupun bahkan dengan kerajaan, kita boleh memberikan pandangan, tapi bukan melakukan perkara-perkara seperti yang dahulu pernah kita buat demonstrasi. Itu tidak relevan lagi pada hari ini. Kita demonstrasi, ya, dari segi minda kita, iaitu kita aju dari segi intelektual. Ya. Itu sebab saya masih ingat, untuk pengetahuan anak-anak, saya sendiri terlibat apabila saya dilantik sebagai timbalan dekan ini, umur yang agak muda tapi tanggung yang cukup besar, memastikan graduate UiTM mesti ada dua ciri yang penting di samping akademiknya. Ya. Yang pertama, mesti dari segi agamanya kuat. Agama dari segi nilai, ya, budi bahasa, akhlak. Yang kedua dari segi disiplin. Itu sebab saya sendiri sebagai komandan yang pertama, kesatria, ya, kita menubuhkan unit kesatria yang saya komandan yang pertama. Kesatria ini ala military training, bertujuan untuk memberi kekuatan, semangat dan disiplin melalui kesatria. Itu secara ringkas. Dan kita juga wajib mata pelajaran kesatria wajib. Dan juga masa itu mata pelajaran UIS, agama Islam, pendidikan agama Islam juga wajib. Betul. Iaitu dua-dua mata pelajaran ni kalau fail, tak dapat degree dah. Jadi maksud saya, kita mulakan UiTM dengan orang banyak tapak. Saya dua-dua saya terlibat. So, saya berani cakap. Walaupun dalam umur masih muda masa itu, dua-dua saya terlibat. Maka harapan saya, dengan penglibatan dan pengalaman saya itu, maka sudah pasti saya telah pun menjadi naib chancellor begitu lama. Dia telah membawa UiTM ke tahap yang saya rasalah, saya puas hati, yang cukup baik, cukup tertinggi. Bahkan satu ketika saya meletakkan UiTM setaraf dengan semua universiti hebat yang established, dari segi kesetaraan ataupun rating, setara dengan UKM ke UTM, USM, UPM, ya. Dan juga saya berpuas hati di kalangan pelajar-pelajar juga, kita juga memberi semangat yang cukup patriotik. Contohnya pelajar kita Mukarrabin dengan Ridwan, merupakan pelajar ITM yang berjaya dalam sejarah dunia orang-orang Melayu. Budak Melayu yang pertama sampai ke puncak Everest. Siapa boleh terfikir boleh sampai ke puncak? Orang Melayu kan dikatakan takut hantu lah, takut jin gunung apa benda kan. Tapi budak Melayu sampai ke puncak Everest, UiTM. Ini tidak termasuk yang saya boleh katakan, masa itulah budak-budak kita, pelajar kita telah berjaya ke peringkat global, menjadi the best debater, the best di dalam moot court competition lah, the best dalam science competition lah. Budak-budak Melayu. Ini peranan pelajar, iaitu saya katakan tadi, penglibatan itu mesti berbentuk konstruktif. Ya, matlamat untuk menaikkan nama negara, nama UiTM. Tapi jangan membuat tindakan-tindakan yang hingga kita merosakkan diri sendiri, kita gagal dalam peperiksaan, apa nak jadi kat kita. Maka mesti imbang, ya, perkara ini. Ya, matlamat kita menjadi generasi pemimpin di masa hadapan. Itu yang paling penting pada saya. Sebelum kita akhiri sesi kita ini, ada apa-apa kata-kata yang orang kata keramat lah dari Tan Sri untuk pelajar-pelajar baru kita? Inilah sebab ini tidak berbau politik lah. Sebab tadi semua saya dah cakap. Betul. Saya berbalik kepada konsep patriotisme dan sayang ke negara. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Parlimen telah pun merumuskan rang undang-undang membenarkan
citizen ni, rakyat yang berumur 18 tahun mengundi. Oh. Jadi dengan itu maksudnya umur 18 tahun ni agak muda. Ya. Iaitu anak-anak di hadapan ni sudah pasti merupakan mereka yang lebih kurang umur 18. Betul. Itu telah diberi peluang untuk terlibat dalam politik. Betul. Ya, dalam politik. Tapi ini yang saya katakan tadi, pelibatan ni mesti ada limitasinya. Ya, kita sebagai pelajar, konsentrasi kita lebih fokus kepada pelajaran. Tapi permulaannya disebabkan telah pun diluluskan undang-undang tersebut, saya mengharapkan semua pelajar-pelajar baru dan pelajar-pelajar lama yang belum mendaftarkan diri sebagai pengundi. Itu semangat patriotismenya tu. Ini bukan politik, bukan semua orang akan buat. Ya, tolong register sebagai pengundi sekarang juga. Tidak kira pelajar baru ataupun pelajar lama, sebelum berlakunya pilihan raya yang kita tak tahu bila. Dan pastikan apabila kita mengundi nanti, jangan buat kesilapan yang boleh merosakkan bangsa, agama dan negara kita. Terima kasih Tan Sri. Kepada pelajar-pelajar baru, jika anda ingin bersama lagi dengan Tan Sri untuk tips-tips yang hebat dalam masa proses pembelajaran, mungkin boleh datang ke bahagian hak ehwal pelajar. Kita boleh uruskan perjumpaan dengan Tan Sri, ya, ataupun kalau nak kata ayahanda ke, ya, ke Datuk Saya memang dipanggil ayahanda. dari dulu kan. Sekarang di parlimen pun banyak pegawai yang bekerja di sini, kepada kementerian-kementerian menjadi orang besar. Saya dengar dipanggil ayahanda, saya tahu itu memang dah ITM lah tu. Jadi kalau pelajar kita ni Tan Sri, saya percaya kita boleh uruskan untuk berjumpa lagi dengan Tan Sri. Kita kata dia macam teaser lah kan, untuk kita kenal insan hebat, ya, yang dilahirkan oleh ITM, sekarangnya UiTM. Jadi itulah Tan Sri untuk kali ini. Itu sajalah kita kata teaser lah, ya, macam orang kata nak kenalkan insan hebat dilahirkan oleh ITM dari Melaka hingga ke seluruh pelosok dunia. Okey, program ini mungkin setakat ini untuk hari ini, untuk kali ini, tapi kita boleh panjangkan lagi pada masa akan datang. Dengan itu Tan Sri, berakhirlah sesi kenegaraan Malaysia Tanah Airku. Kepada pelajar-pelajar baru, dijemput, ya, untuk bersama-sama kami di bahagian hak ehwal pelajar untuk kita adakan lagi apa-apa aktiviti yang seperti Tan Sri beritahu tadi. Saya suka tadi demonstrasi minda. Kita perlukan yang itu Tan Sri. Jadi sebelum kita akhiri Tan Sri, ya, harapan kita semua pelajar baru kita mendapat manfaat daripada sesi kita yang sangat singkat ni. Dan sebelum saya menamatkan sesi ini, Tan Sri, terima kasih banyak-banyak atas masa yang telah Tan Sri luangkan. Sanggup, ya, Tan Sri dalam pada tadi kita tengok Tan Sri bersoal jawab di dalam parlimen tu, dan Tan Sri sanggup bersama kami pada hari ini di tempat yang pada saya sangat bersejarah. Saya pasti pelajar-pelajar baru kita nanti pun akan menjadi salah seorang ahli parlimen mungkin, ya Tan Sri, ya. Jadi sebelum itu ada satu harapan kami. Yang baik itu dari Allah Tan Sri, ya. Yang kalau ada apa-apa yang buruk tu beritahu kami. Mohon semua pelajar-pelajar baru, ya, mengisi borang soal selidik yang kita bekalkan. Jadi saya mewakili Jawatankuasa pihak penganjur bahagian hak ehwal pelajar UiTM menyusun 10 jari, ya. Seandainya dalam fasa sesi kita ni ada sebarang kekurangan sepanjang program ini berlangsung, moga kita bertemu lagi dalam program-program lain anjuran Institut Kepimpinan Pelajar khasnya dan juga bahagian awal pelajar. Dan kita juga ingin maklumkan Tan Sri merupakan penasihat kepada kluster nilai dan juga patriotisme kita. Sekian saja, saya sudahi sesi kita ini dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.